Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat juga kita berkumpul pada hari ini. Okey, memperkenalkan diri saya iaitu Nurul Amira binti Zamri, nombor matrik KID 1905069 dan rakan seperjuangan saya yang akan bentang pada hari ini iaitu Ismi Afifah binti Saharudin, KID 190504021 dan Rabiatul Azimah binti Ahmad, KID 190504073. Terima kasih kepada pensyarah dalam subjek pembangunan sosioekonomi Malaysia iaitu Encik Wan Muhammad Hazani bin Wan Ibrahim. Okey, tajuk yang kami akan bentangkan pada hari ini ialah ekonomi zaman tradisional. Okey, ekonomi zaman tradisional terbagi kepada tiga iaitu maritim, yang kedua agraria dan yang ketiga peranan orang awam. Okey, tajuk yang saya akan bentangkan dahulu berkaitan dengan kerajaan maritim. Okey, kerajaan maritim terbagi kepada 5 pecahan kerajaan. Yang pertama, kerajaan Campah. Yang kedua, kerajaan Cihtu. Yang ketiga, kerajaan Srivijaya. Yang keempat, kerajaan Kedah Tua. Dan yang kelima, kerajaan Majapahit. Okey, sebelum kita masuk kepada kelima-lima bahagian kerajaan ni, kita kena ambil tahu dulu apa itu kerajaan maritim. Okey, kerajaan maritim ni dia dijadikan sebagai orang tengah dan ia juga dijadikan sebagai pusat pengumpulan barangan dari kawasan pendalaman dan pulau-pulau berhampiran. Okey, kerajaan maritim ni bila ada barang-barangan dagangan, dia akan jadi pusat untuk barangan daripada kawasan pedalaman dan pulau-pulau berhampiran berkumpul dekat situ. Okey, itu ialah fungsi kerajaan maritim. Okey, seterusnya, di manakah terletaknya lokasi kerajaan maritim ni? Okey, yang pertama ia terletak di kawasan persisiran pantai dan yang kedua ialah kuala sungai. Okey, itu untuk lokasi. Okey, untuk kerajaan maritim, bahagian-bahagian dia ataupun cabang-cabang dia, kita masuk kepada bahagian yang pertama iaitu pentadbiran. Okey, untuk pentadbiran kerajaan maritim, ia tertumpu di kawasan muara sungai. Untuk yang kedua iaitu perdagangan. Perdagangan dalam kerajaan maritim ia tertumpu di kawasan kuala sungai dan antara kegiatan yang dilakukan oleh kerajaan maritim ialah kegiatan seperti aktiviti perdagangan, aktiviti membuat kapal, perikanan dan pelabuhan intraport. Okey, itu kegiatan dia. Okey, untuk bahagian yang seterusnya iaitu kemudahan. Okey, kemudahan dalam kerajaan maritim, mereka mempunyai bekalan air, tempat tinggal, tempat simpan barang dagangan dan serta kawasan jual beli. Okey, itu untuk kemudahan. Untuk barang dagangan pula, barang dagangan bagi kerajaan maritim, okey, sebagai contoh seperti hasil hutan, rempah ratus, ubat-ubatan, cendana dan damar. Okey, itu antara contoh dia. Untuk kelebihan dalam kerajaan maritim ni, okey, mereka mahir dalam membuat kapal. Selain itu, mereka juga menguasai ilmu pelayaran dan kerajaan maritim ni juga pedagang-pedagang dari kerajaan maritim dia mampu berlayar hingga ke Afrika Timur. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat skrin tu, kebanyakan kelebihan mereka ni lebih tertumpu dalam pelayaran serta kapal. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada pelabuhan. Pelabuhan dalam kerajaan maritim. Okey, permintaan terhadap barang dagangan dekat kerajaan maritim ini sangat tinggi. Oleh sebab itu, ia dapat meningkatkan perdagangan dekat pelabuhan utama. Okey, bila pelabuhan utama meningkat perdagangannya, dekat situ ia akan menjadi pusat pengumpulan serta pengedaran barang dagangan. Okey, dan bila dah jadi pusat pelabuhan yang utama, barang dagangan tersebut akan dijual kepada Eropah, Arab, India dan China. Okey, kita terus masuk kepada kerajaan yang pertama iaitu kerajaan Campah. Okey, bila apa yang kita dapat lihat dekat skrin, kerajaan Campah dia terletak dekat bahagian tepi Laut Cina Selatan, dekat bahagian berdekatan dengan Vietnam. Kalau kita dapat lihat dekat peta tu lah. Okey, apa itu kerajaan Campah? Okey, kewujudan nama Campah ni
wujud pada tahun 655 Masihi. Kewujudan nama Champa ni. Okey, menurut sumber Sanskrit, pada tahun 400 Masihi, kerajaan Champa telah diperintah oleh Bhadravarnom. Okey, itu nama pemerintah dia lah yang memerintah kerajaan Champa ketika itu. Dan jumlah dinasti pula. Okey, jumlah dinasti kerajaan Champa adalah 14 dinasti. Apa itu dinasti? Dinasti itu maksudnya keturunan ataupun keluarga. Okey, seterusnya struktur pentadbiran dalam kerajaan Champa. Okey, adanya pegawai pemungut cukai. Okey, tugasnya pegawai tersebut sebagai pemungut cukai. Okey, seterusnya kerajaan Champa telah diasaskan pada tahun sekitar 193 Masihi dan agama utama kerajaan Champa iaitu Hindu. Okey, siapa pengasas kerajaan Champa ni? Okey, pengasas kerajaan Champa nama dia ialah Chu Lin. Chulin, Chu Lin. Okey, di manakah terletaknya pelabuhan terkenal dekat kerajaan Champa ni? Okey, dia terletak dekat Indrapura. Okey, itu untuk kerajaan Champa. Kita terus masuk kepada kerajaan yang kedua iaitu kerajaan Chittu. Okey, kerajaan Chittu, apa yang kita dapat lihat dekat skrin tu, ia terletak di kawasan Kelantan, berdekatan dengan Kelantan. Nampak tak dekat situ? Itu ialah Chittu. Okey. Okey. Bilakah kerajaan Chittu diasaskan? Okey, ia diasaskan pada tahun ke-abad 6 Masihi. Okey, apa maksud Chittu? Okey, maksud Chittu ialah tanah merah menurut cacatan daripada I Ching. Okey. Siapakah pengasas kepada kerajaan Chittu ni? Okey, nama pengasas dia ialah Raja Guantama. Okey, Raja dia berkuasa mutlak tau. Dan dia akan dibantu oleh 3 orang menteri. 3 orang menteri tu dia bertanggungjawab dalam pentadbiran dan pemerintahan. Okey, raja akan ditolong oleh 3 orang menteri ni lah dekat dalam kerajaan Chittu tu. Okey, untuk sistem pemerintahan beraja pula, kerajaan Chittu mengamalkan corak pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Okey, dan pengaruh ataupun agama bagi kerajaan Chittu ni ialah Hindu. Okey, itu untuk kerajaan Chittu. Kita masuk kepada kerajaan Sriwijaya. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat peta tu, kerajaan Sriwijaya terletak betul-betul berhampiran berdekatan dengan Palembang. Palembang ni dekat Sumatera, Indonesia. Okey, dapat tak lihat dekat situ? Okey, kita masuk kepada kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya diasaskan pada tahun bila? Pada tahun abad ke-7 Masihi di mana? Di Palembang, Sumatera. Okey. Struktur pentadbiran bagi kerajaan Sriwijaya pula. Untuk raja, dia ada kuasa yang mutlak. Dan raja dekat kerajaan Sriwijaya ni dianggap sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau menurut siapa? Menurut cacatan Arab. Begitu sekali ya, raja dekat kerajaan Sriwijaya ni dianggap sebagai apa? Sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Okey, untuk menteri pula, tugas dia ataupun kedudukan dia ni sebagai orang tengah antara siapa? Antara raja dengan rakyat. Okey. Seterusnya bagi kerajaan Sriwijaya dalam pusat pentadbiran pula. Okey, pusat pentadbiran bagi kerajaan Sriwijaya ni terletak di Palembang di Sumatera. Okey, Palembang ni dekat Indonesia ya. Dan seterusnya bagi pelambuhan penting bagi kerajaan Sriwijaya ni terletaknya di Palembang juga. Okey, kebanyakan kerajaan Sriwijaya ni banyak kita lihat tempat dia dekat Palembang lah. Okey, seterusnya untuk kerajaan Sriwijaya ni, okey, pusat pertukaran barangan dagangan antara negara-negaranya yang terlibat iaitu China, India dan Barat. Okey, itu untuk negara yang terlibat lah.
Okey, antara cacatan bersejarah bagi kerajaan Sriwijaya ni iaitu batu bersurat. Batu bersurat Telaga. Okey, batu tu bertarikh 683 Masihi. Okey, apa yang ada dalam kandungan batu bersurat tersebut? Okey, yang ada dia ada 3 bahagian pentadbiran dekat kandungan batu bersurat tu. Okey, antara pentadbirannya yang pertama pentadbiran diraja, yang kedua pentadbiran ketenteraan dan yang ketiga pentadbiran daerah. Untuk kawasan jajahan pula, kerajaan Sriwijaya ni dia telah menjajah Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Java. Okey, itu antara kawasan jajahan bagi kerajaan Sriwijaya lah. Okey, seterusnya kita masuk kepada kerajaan Kedah Tua pula. Okey, apa yang kita dapat lihat dekat peta tu, kerajaan Kedah Tua dia berdekatan dengan kawasan Kedah. Dapat lihat tak dekat peta tu, dekat-dekat lah dengan kawasan Kedah, dengan petani, jauh sikit lah. Okey, kerajaan Kedah Tua ni ada nama lain dia tau. Nama lain bagi kerajaan Kedah Tua ialah Kataha. Okey, menurut cacatan IC, Kedah Tua juga disebut sebagai Chehcha. Sebutan dia Chehcha. Ejaan dia CHEH-CHA. Chehcha. Okey, bila kerajaan Kedah Tua diasaskan? Pada tahun kurun kelima Masihi. Okey, pelabuhan untuk kerajaan Kedah Tua terletak dekat Sungai Mas dan Lembah Bujang. Okey. Seterusnya, fungsi pelabuhan kerajaan Kedah Tua. Okey, yang pertama, ia menjadi sebagai pusat pertukaran barangan. Yang kedua, menjadi tempat persinggahan untuk pedagang-pedagang yang berdagang dekat situ. Dan yang ketiga, pusat perdagangan tempatan iaitu pengeluaran padi yang tanahnya rata. Dia jadi pusat perdagangan tempatan lah dekat pelabuhan tu, fungsi dia. Okey, seterusnya, antara keistimewaan kerajaan Kedah Tua ni, yang pertama, Gunung Jerai dia berdekatan tau, dan dijadikan sebagai panduan untuk pedagang bersinggah dekat pelabuhan dekat situ. Itu antara keistimewaan bagi kerajaan Kedah Tua. Untuk zaman kegemilangan pula, terdapatnya penemuan wang perak, manik dari India dan barangan kaca daripada Timur Tengah. Masa tu zaman kegemilangan lagi. Okey, dapat lihat tak gambar-gambar dekat tepi tu, gambar duit. Lepas tu atas tu dekat keistimewaan tu ada gambar Gunung Jerai. Okey, selepas itu antara bukti wujudnya kerajaan Sriwijaya ni ialah peninggalan candi di Lembah Bujang. Okey, itu antara contoh candi lah dekat dalam gambar raja tu. Okey, seterusnya kita masuk kepada kerajaan Majapahit, kerajaan yang terakhir dalam kerajaan maritim. Okey, kalau kita dapat lihat dekat bahagian peta tu, kerajaan Majapahit dia terletak antara Laut Java, Palembang, Jakarta, Semarang, dia berdekatan dengan situlah. Okey, siapa pengasas bagi kerajaan Majapahit ni? Iaitu Raden Wijaya. Okey, agama bagi kerajaan Majapahit ialah Hindu dan Buddha. Sistem pentadbiran dalam kerajaan Majapahit dia berasaskan kepada Undang-Undang Manu, dan struktur pentadbiran kerajaan Majapahit ni dia berasaskan konsep Divaraju. Okey, untuk raja dekat kerajaan Majapahit ni dia ada pembantu tau. Okey, ada raja, lepas tu ada Perdana Menteri bawah dia. Perdana Menteri ni ada juga orang bawahan dia, iaitu 4 orang menteri yang lain. Ada raja, ada Perdana Menteri dengan ada 4 orang menteri. Okey, semasa pemerintahan, orang yang memerintah tu adalah Raja Senagara. Okey, nama beliau ialah Hayam Wuruk. Nama dia ialah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ni adalah Raja Senagara yang memerintah ketika itu. Okey, Perdana Menterinya pula ialah Patih Gajah Mada.
Okey, maaf tersilap. Dan seterusnya untuk pelabuhan. Okey, pelabuhan pula dekat Kataha. Okey, Kataha tu tadi nama lain dia lah. Nama betulnya ialah Kedah Tua, dan Temasek pula terletaknya di Singapura. Okey, tempat perdagangan utama iaitu pada abad ke-5 Masihi. Okey, itu saja daripada saya untuk kerajaan maritim. Kita teruskan dengan rakan seperjuangan saya. Seterusnya saya Ismi Afifah binti Sahrudin akan menyambung tajuk Agraria. Agraria adalah kerajaan yang merupakan kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian. Kerajaan agraria juga dia terletak di kawasan pertanian yang subur, terutamanya di lembah-lembah sungai serta pedalaman. Kerajaan agraria juga terbagi kepada dua kerajaan, iaitu Kerajaan Funan dan Kerajaan Angkor. Ini adalah contoh gambar Kerajaan Funan. Seterusnya, Kerajaan Funan. Yang pertama, Kerajaan Funan ni diasaskan pada abad pertama Masihi. Yang kedua, merupakan kerajaan terawal di Asia Tenggara. Yang ketiga, pusat pemerintahannya di Vyadapura. Yang keempat, membina empangan, saliran dan takungan air untuk mengairi kawasan pertanian, terutamanya di kawasan sawah padi. Funan ni juga dia terletak berdekatan dengan Sungai Mekong. Bekalan air yang diperoleh untuk mengairi sawah adalah melalui Sungai Mekong dan kawasan di pesisiran pantai. Yang ketujuh, Fan Shihman ni adalah merupakan seorang jeneral yang agung. Yang ke-8, pelabuhan utama kerajaan Funan ni adalah Ikkyo. Ikkyo ni yang kemudiannya akan menjadi kerajaan maritim kerana kedudukannya yang strategik. Yang ke-9, Sungai Mekong ni merupakan jalan perhubungan untuk perdagangan. Yang ke-10, raja pertama ialah Kaundia yang menggunakan gelaran Kurung Benam. Kurung Benam tu adalah bermaksud raja-raja gunung. Istilah benam tu adalah gunung. Gunung yang dimaksudkan ialah Gunung Suci yang menjadi simbol kuasa raja. Seterusnya, ini adalah gambar kerajaan Angkor. Seterusnya, kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor diasaskan pada abad ke-7 Masihi. Kerajaan Angkor ni juga dia terletak di kawasan hilir Sungai Mekong. Kawasan pertanian utama di kawasan Tasik Tonle-Sap. Tasik Tonle-Sap ni ialah tasik yang dibina pada abad ke-10 Masihi. Tasik ini juga dia terletak di bahagian tengah Kemboja. Tasik ini merupakan sistem pengairan terpenting untuk kegiatan pertanian, penanaman sawah padi. Air yang disalurkan melalui empangan dan saliran. Kawasan sekitar Tasik ini juga subur dan sesuai untuk penanaman padi. Kerajaan Angkor ni dia membina barai. Barai ni untuk kemudahan pertanian. Barai ni ialah sebuah kolam yang besar. Dia dibina untuk menampung 30 juta meter padu air. Air dalam kolam tu juga disalurkan ke 2.5 juta ekar sawah. Pembinaan barai ni membolehkan kerajaan Angkor ni memperoleh hasil pertanian yang banyak. Seterusnya, sistem pemerintahan berasaskan sistem pemerintahan beraja, iaitu raja dibantu oleh kerabat diraja untuk menjalankan pentadbiran. Raja juga mempunyai kuasa mutlak dan dianggap sebagai deva raja. Angkor Wat ni
menerima agama Hindu-Buddha ni sebagai ajaran utama dia. Angkor Wat ni juga dia mencapai zaman kegemilangan dia semasa pemerintahan Suryavarman II. Kepentingan Tasik Tonle-Sap kepada masyarakat Angkor. Yang pertama, membekalkan sumber air minuman. Yang kedua, membekalkan sumber air tawar. Yang ketiga, punca untuk mengairi sawah. Dan yang keempat, mendapat lumpur menyuburkan persekitaran. Seterusnya, yang ni saya dah terangkan tadi, Tonle-Sap, Tasik Tonle-Sap, sistem pengairan untuk kegiatan pertanian padi sawah. Kawasan dia di kawasan Tonle-Sap Subuh dan sesuai untuk penanaman padi. Barai ini yang macam saya cakap tadi, tempat takungan air buatan manusia untuk mengairi tanah pertanian yang seluas 12.5 juta hektar. Air bertakung di barai pada musim hujan, kemudian akan disalurkan ke sawah padi pada musim kemarau. Kemudian kerajaan Angkor ni juga dia mempunyai kemahiran untuk mengukir perhiasan dan memahat. Ekonomi dia adalah berasaskan pertanian, iaitu menanam padi, buah-buahan, sayur-sayuran serta rempah ratus. Selain itu juga mengutip hasil hutan seperti mengumpul sarang burung dari gua, mengutip kayu kayan. Selain itu juga kegiatan ekonomi kerajaan agraria ni adalah dengan menangkap ikan, menternak binatang seperti kambing. Kemudian hasil pertanian yang berlebihan akan diperdagangkan kepada penduduk yang memerlukan secara sistem barter. Sistem barter ni sistem pertukaran barang. Seterusnya, faktor kemajuan pertanian kerajaan agraria. Yang pertama, pembinaan sistem pengairan yang baik. Yang kedua, sistem pengairan dibina dan diuruskan oleh raja sendiri. Yang ketiga, terletak di lembah sungai yang subur. Yang keempat, iklim panas dan lembap sepanjang tahun. Yang kelima, kerajaan agraria ni dia bergantung dengan kerajaan maritim untuk mendapatkan barangan mewah. Yang keenam, kedudukan kerajaan Funan yang strategik, berhampiran dengan Teluk Siam di segenting Kra dan berhampiran dengan laluan perdagangan, memudahkan Funan berhubung dengan negara luar. Mengapa kerajaan maritim dan agraria ni saling bergantung antara satu sama lain? Yang pertama, kerajaan agraria ni dia membekalkan beras kepada kerajaan maritim. Yang kedua, tukang kayu dan tukang batu yang mahir dibekalkan oleh kerajaan agraria. Yang ketiga, kerajaan agraria ni dia bergantung kepada kerajaan maritim untuk mendapatkan barang mewah dari luar. Yang keempat, kerajaan agraria ni dia membekalkan hasil hutan kepada kerajaan maritim sebagai pertukaran semasa perdagangan. Yang kelima, gajah untuk kenderaan raja diperoleh dari kerajaan agraria. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rabiatul Azimah binti Ahmad, KID 190504073. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peranan orang awam. Peranan orang awam terbagi kepada dua, iaitu yang pertama orang laut dan yang kedua adalah orang asli. Okey, yang pertama adalah orang laut. Ia merangkumi pelbagai jenis suku dan kelompok kecil yang mendiami pesisiran pantai dan pulau-pulau luar pesisiran di selatan semenanjung Malaysia dan lain-lain. Seperti yang kita tahu bahawa orang laut ni tinggalnya di laut dan ia menjadi sebagai penjaga laut pada zaman dahulu.
mereka telah diberi peranan khas masing-masing oleh Kerajaan Sriwijaya iaitu Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor Riau agar pemerintahan kerajaan berjalan dengan lebih lancar. Pada zaman dahulu, kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor Riau telah mengarahkan orang laut untuk menjaga persisiran mereka supaya tidak dimasuki oleh kerajaan lain. Okey, mereka ni diperintahkan untuk membawa surat-surat kepada kerajaan-kerajaan lain dan menjaga keamanan di bahagian laut. Mereka menjadi tentera kerajaan, tukang-tukang kayu, tukang-tukang senjata, pengayuh kapal-kapal perang, penjaga anjing-anjing perburuan dan pembawa surat-surat raja ke negara-negara jiran. Peranan orang laut sangat-sangat penting pada zaman dahulu sebab laut adalah sebagai laluan yang kedua bagi pada zaman dahulu. Dan pada zaman dahulu, orang laut dia tinggal di dalam sampan mereka sendiri kerana untuk memudahkan mereka untuk bergerak ke suatu tempat yang lain. Tetapi pada zaman sekarang, orang laut masih tinggal di pesisiran pantai tapi mereka membina sebuah rumah supaya mereka hidup dengan lebih selesa. Seterusnya adalah orang asli. Mereka hidup dengan menjalankan kegiatan yang berasaskan pertanian, pindah dan bersifat sara diri. Orang asli pada zaman ini kebanyakan berada di Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Mereka yang tinggal di kawasan pantai biasanya menjadi nelayan dan bergantung hidup kepada hasil-hasil laut. Orang asli yang kebanyakannya tinggal di dalam hutan bergantung dengan memperolehi makanan di dalam hutan. Dan mereka juga banyak membuat hiasan berasaskan pokok-pokok di dalam hutan. Seperti yang di dalam gambar, nampak mereka menggunakan hiasan di dalam baju mereka menggunakan hasil-hasil hutan. Sektor ekonomi, mereka membuat kerja-kerja kampung seperti bercucuk tanam, memburu, memelihara ikan, menoreh getah, membuat rotan dan sebagainya. Seperti yang saya cakap tadi, mereka menggunakan banyak hasil daripada hutan dan mereka lebih mengetahui selok-belok hutan. Projek memelihara pula mendapat sokongan dan bantuan sepenuhnya dari pihak kerajaan. Pada zaman sekarang, orang asli sudah sangat-sangat berkurang dan kebanyakannya berada di Pahang, Sabah dan Sarawak, dan pihak kerajaan sangat-sangat menjaga perkampungan orang asli supaya tidak terjejas dan mereka juga mendapat sokongan daripada pihak kerajaan. Seterusnya adalah Sultan. Sultan ini adalah berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur pemerintahan dan pentadbiran negeri. Sultan bertindak sebagai ketua kerajaan. Seperti yang kita tahu bahawa Sultan ini adalah sebagai ketua pentadbiran sebuah tempat dan dia berhak untuk memerintah menggunakan kuasanya. Yang kedua, perintah sultan wajib dipatuhi walaupun bertentangan dengan hukum manusia dan hukum agama. Sebab itu, kita sebagai masyarakat biasa perlulah memilih sultan yang betul supaya kita sendiri yang masa akan datang perlu mengikut segala undang-undang yang telah digubal oleh sultan tersebut. Yang ketiga, sultan juga berkuasa menggubal undang-undang, menjatuhkan hukuman termasuk hukuman bunuh serta berhak mengampunkan pesalah. Ya, kuasa sultan sangat-sangat besar dan ia menjadi sebagai ketua kepada seluruh masyarakat kerana segala urusan dan segala undang-undang berkuat kuasa mengikut sultan yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah peranan sultan semasa zaman Kesultanan Melaka.
Yang pertama adalah Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah ni dia telah memerintah Melaka dan melabur modal dalam kegiatan perdagangan, terutama kapal-kapal yang dihantar untuk mendapatkan barangan dagangan. Kat sini kita boleh nampak bahawa Sultan Muzaffar Shah sangat-sangat berperanan dalam pemerintahan Melaka pada zaman dahulu, kerana Sultan Muzaffar Shah telah banyak melaburkan modal untuk berdagang kapal-kapal mereka untuk menghantar barang-barang dagangan. Dan yang kedua, Sultan Alauddin. Cucunya Sultan Alauddin telah memiliki kapal yang berdagang di luar negara. Mereka melantik nahkoda atau ketua saudagar sebagai wakil mereka dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Dekat sini kita boleh nampak bahawa Sultan Alauddin sangat-sangat mementingkan kerajaan mereka, dan Sultan Alauddin telah memiliki sebuah kapal untuk masyarakatnya berdagang, dan Sultan Alauddin telah melantik nahkoda untuk mengetuai mereka dalam perdagangan. Seterusnya adalah pembesar. Pembesar terbagi kepada 4, iaitu Laksamana, Bendahara, Penghulu Bendahara, dan yang terakhir adalah Temenggung. Setiap mereka mempunyai aktiviti ataupun peranan mereka tersendiri, dan peranan mereka sangat-sangat besar dalam sesebuah kerajaan tersebut. Yang pertama, kita pergi kepada Bendahara. Kita boleh kenal bahawa Bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpati Sedang. Pada zaman dahulu bahawa Bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpati Sedang ini sangat-sangat termasyhur, dan mereka dikatakan sangat-sangat agung dalam mentadbir sesebuah kawasan. Yang pertama, Bendahara Melaka yang kelima yang paling termasyhur antara semua bendahara Melaka. Okey, yang kedua adalah pangkat yang membawa gelaran Bendahara Paduka Raja dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah setanding dengan Perdana Menteri moden. Ya, tugas bendahara pada zaman dahulu, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, setanding dengan tugas Perdana Menteri pada zaman sekarang. Dan yang ketiga, Tun Perak bersama-sama dengan Arya Gajah Mada dari Majapahit dan Raja Kenayan dari Pasai telah dianggap sebagai 3 orang pentadbir yang teragung di alam Melayu pada abad ke-15. Kalau kita lihat dari segi zaman Kesultanan Melayu Melaka, Bendahara Seri Paduka Raja Tun Perak bin Tun Perpati Sedang sangat-sangat banyak melabur kepada masyarakatnya sendiri. Tugas bendahara ialah menjadi ketua dalam pentadbiran kerajaan, menjadi pemangku raja sekiranya sultan keluar negeri, menjadi ketua turus angkatan tentera dalam masa peperangan yang meliputi tentera laut dan tentera darat, dan yang terakhir adalah ketua adat istiadat pertabaran sultan-sultan baru. Tugas bendahara sangat-sangat rumit, dan pada zaman dahulu bendahara adalah meliputi seluruh kawasan, dan dia meliputi tentera laut dan tentera darat. Tetapi pada masa sekarang, tentera itu telah dibahagikan menjadi bahagian-bahagian sendiri. Okey, seterusnya adalah penghulu bendahara. Tugas penghulu bendahara adalah sama seperti bendahara, cuma dia bawah bendahara. Tugasnya adalah menjadi ketua pemegang amanah dan harta kerajaan, mengendalikan hamba-hamba raja, memungut cukai dan harta benda raja, bertanggungjawab untuk menjaga bangunan, dan mempunyai bidang dalam bidang
dalam bidang ketenteraan. Pada zaman dahulu, penghulu bendahara sangat-sangat memerlukan kerana ia bertanggungjawab untuk memungut cukai dan harta benda raja. Dan dia juga untuk bertanggungjawab untuk menjaga bangunan. Pada zaman dahulu, bangunan yang diduduki oleh raja adalah penghulu bendahara yang menjaga di depan pintu. Tetapi pada zaman sekarang tidaklah, kerana banyak penjaga dan polis menjaga kediaman raja. Seterusnya adalah temenggung. Gelaran pembesar dalam Kesultanan Melayu yang mempunyai sistem 4 lipatan. Ya, temenggung adalah yang termasuk dalam 4 lipatan di bawah raja tadi. Temenggung pada asalnya merupakan jawatan tertinggi dalam pentadbiran kerajaan Kesultanan Melayu. Ya, pada zaman dahulu temenggung sangat-sangat penting dalam menguruskan adat istiadat kerajaan Melayu. Tetapi pada zaman sekarang temenggung ini sudah tidak ada. Temenggung mula wujud ketika zaman pemerintahan para miswara. Dan keturunan Temenggung mengasaskan Kesultanan baru di Tanah Besar Johor dengan Sultan pertama dari Wangsa Temenggung, iaitu Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim. Seterusnya adalah tugas-tugas Temenggung. Tugasnya adalah ia disamakan dengan jawatan Ketua Polis Negara pada masa sekarang. Tugas polis ialah menjaga keamanan. Ya, itulah tugas Temenggung pada zaman dahulu. Yang kedua adalah ia bertanggungjawab dalam hal ehwal awam dalam bidang ketenteraan. Dan yang ketiga adalah menentukan undang-undang dijalankan dengan sempurna. Dan yang keempat, menyelesaikan kes-kes jenayah yang kecil. Kita boleh nampak bahawa Temenggung ni tugasnya sama seperti polis. Dia menguruskan hal-hal jenayah, menguruskan undang-undang dan hal ehwal awam. Itulah tugas polis sekarang. Tapi pada zaman dahulu, itu semua menjadi tugas Temenggung. Seterusnya adalah Laksamana. Kita mengenali Laksamana Hang Tuah dahulu. Hang Tuah ialah Laksamana yang terkenal dengan kesetiaannya kepada Sultan dan merupakan petarung silat yang amat handal. Seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Melaka bermula pada 1400 sehingga 1511. Yang ketiga, berjaya membunuh seorang pendekar Jawa bernama Tameng Sari. Dan yang keempat adalah nama Hang Tuah diberikan oleh Sultan Mansur Shah setelah baginda berkenan melihat beliau. Kalau kita kenal bahawa sejarah Laksamana Hang Tuah ini adalah Hang Tuah seorang yang gagah perkasa. Ia sangat berani dan dia juga telah membunuh seorang pendekar Jawa yang bernama Tameng Sari. Kalau kita lihat sejarahnya bahawa Laksamana Hang Tuah telah mengambil keris Tameng Sari kerana keris Tameng Sari lah yang mempunyai kuasa kebal dan menjadikan Laksamana sangat-sangat kuat. Tugas Laksamana ialah tugas rasmi adalah di dalam bidang ketenteraan, menjaga perairan Melaka, menguasai urusan politik sebagai raja di laut dan mengetuai angkatan tentera di laut. Bidang Laksamana ini adalah di dalam bidang ketenteraan. Seperti zaman sekarang ialah askar lah. Kita boleh nampak askar ni sangat-sangat kuat dan itulah tugas Laksamana pada zaman dahulu. Dan dia menjaga perairan Melaka seperti kastam pada zaman sekarang. Seterusnya kita pergi kepada pedagang Nusantara. Pedagang Nusantara adalah orang yang berdagang keluar dan masuk ke dalam negeri kita, iaitu yang pertama adalah
Ia terdiri daripada pedagang negeri China, India dan tanah Arab. Pada zaman dahulu, mereka berdagang menggunakan kapal dan mereka banyak berdagang di tepi pesisiran pantai kerana itu menjadi laluan utama mereka pada zaman dahulu. Yang kedua adalah pedagang luar memerlukan sumber asli seperti kayu wangi, damar dan rotan. Okey. Dekat tempat kita mempunyai banyak sumber-sumber alam yang kita perlu keluarkan kepada luar untuk kita menjadikan barang dagangan dan untuk kita menghasilkan sektor ekonomi dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah mereka juga membekalkan bekalan barang dagangan. Mereka ni berdagang ke tempat kita, iaitu mereka juga membawa barangan. Dalam masa yang sama mereka juga membeli barang dagangan kita. Dan yang keempat, para pedagang membantu meningkatkan potensi perniagaan Nusantara. Ya, sebab itulah dulu mereka berkembang dengan maju. Dan pedagang Nusantara ini juga dia bukan sahaja berdagang dari segi barangan, tapi mereka juga dapat menyebarkan Islam dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.